Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam video kali ini. Saya Syaham Ibrahim, Setiausaha Syarikat Blessing dari MSIB Corporate Consultancy Sdn Bhd. Dalam video kali ini, saya nak berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan apa risiko menjadi sleeping partner dalam sebuah syarikat Sdn Bhd. Sleeping partner ni merujuk kepada seorang yang mana namanya digunakan oleh orang lain untuk menjadi pengarah dalam syarikat Sdn Bhd, di mana dia tidak terlibat untuk menguruskan syarikat tersebut. Kenapa orang mencari sleeping partner? Okey, banyaklah sebab kenapa seseorang itu mencari sleeping partner, nak guna nama orang lain. Di antaranya ialah kerana dia adalah seorang yang muflis, bankruptcy. Namanya tak boleh digunakan lagi. Yang kedua, kerana dia adalah warga asing. Yang ketiga, mungkin juga kerana dia adalah pekerja kerajaan. Yang keempat, mungkin juga kerana kelayakan. Dan banyaklah sebab-sebab kenapa seseorang itu dia nak cari sleeping partner. Dia nak cari orang lain untuk nak digunakan nama. Kebiasaannya dia akan cari pertama sekali pasangan dia. Kalau dia suami, dia cari isteri dia. Kalau dia isteri, dia cari suami dia. Yang kedua, adik-beradik. Adik-beradik ni juga biasa dicari sebagai sleeping partner. Yang ketiga, kawan-kawan. Kawan-kawan cari kawan untuk menjadi sleeping partner. Yang keempat, kekasih. Kekasih kan. Bukti cinta kasih dia jadi sleeping partner. Dan banyak lagi lah. Kadang-kadang ada juga mak ayah. Ayah cari anak, anak cari ayah. Itu biasa. Apa risiko dia? Apa risiko apabila anda menjadi sleeping partner dalam sesebuah syarikat? Dalam video ni saya nak berkongsi dua risiko yang paling besar. Risiko lain ada, banyak lagi in fact. Tapi risiko yang pertama adalah berkaitan dengan akta syarikat. Di mana apabila sebuah syarikat Sdn Bhd itu ditubuhkan, ada dua perkara utama yang anda perlu tahu, yang perlu dilakukan setiap tahun, tak boleh miss, iaitu menghantar laporan tahunan dan menghantar laporan audit ke SSM. Jadi apabila kedua perkara ini tidak dibuat, apa yang berlaku ialah syarikat boleh kena late filing, syarikat boleh kena compound, syarikat boleh kena penalti, dan pengarah boleh di blacklist. Bila saya sebut syarikat yang kena, maksudnya pengarah semua akan kena bayar, pengarah kena tanggung dan pengarah juga yang akan di blacklist. Pengarah itu termasuklah sleeping partner itu tadi. Sebabnya di dalam akta syarikat telah menyatakan di dalam seksyen 2 bahawa pengarah syarikat termasuklah semua yang mana occupied the position of director. Ini bermaksud mereka yang namanya ada dalam dokumen sebagai pengarah syarikat. Termasuklah sleeping partner. Sebab di dalam akta tidak membezakan sleeping tak sleeping, tidur tak tidur. Semuanya diconsider atau dianggap sebagai pengarah yang mempunyai liability yang sama. Walaupun dia mengurus ataupun dia tidak mengurus syarikat. Ini perkara yang biasanya berlaku, ini masalah yang biasa berlaku. Apabila kami sebagai syarikat setiausaha menghubungi para pengarah, termasuklah sleeping partner tu, memaklumkan bahawa mereka perlu bayar ni, mereka ada hutang ini, hutang itu, mereka akan kata, saya tak tahu apa-apa, saya sebagai sleeping partner saja, partner saya gunakan nama saya. Itu bukanlah satu alasan yang baik. In fact, anda perlu tanggung sekiranya pengarah yang menguruskan tu kita tak dapat hubungi, pihak SSM tak dapat hubungi, pihak syarikat setiausaha tak dapat hubungi, maknanya sleeping partner yang perlu membayar ke semua hutang-hutang syarikat. Apa yang anda boleh lakukan sekiranya anda menjadi pengarah dalam sesebuah syarikat, walaupun anda adalah sleeping partner, anda perlu menghubungi syarikat setiausaha dan minta supaya syarikat setiausaha mengingatkan anda setiap tahun berkenaan dengan tanggungjawab yang saya sebutkan sebentar tadi. Kalau kami di MSIB Corporate Consultancy, memang kami akan ingatkan semua pengarah syarikat, termasuklah sleeping tak sleeping, semua pengarah syarikat yang namanya ada di dalam borang syarikat
sebagai pengarah, kami akan ingatkan mereka supaya melakukan tanggungjawab setiap tahun. Supaya mereka tidak menghadapi masalah apabila perkara-perkara tersebut tidak dilakukan. Semua pengarah akan tahu, termasuklah sleeping partner itu tadi. Tapi bagi anda yang syarikat setiausaha di tempat lain, anda perlu berhubung dengan syarikat setiausaha anda untuk memaklumkan kepada anda berkenaan dengan tanggungjawab setiap tahun. Okey, itu adalah risiko yang pertama. Risiko yang kedua ialah daripada segi pinjaman bank. Di mana apabila syarikat membuat pinjaman, kebiasaannya pihak bank akan minta jaminan daripada para pengarah. At least seorang pengarah. Jadi sebagai sleeping partner, anda boleh menjadi penjamin kepada pinjaman syarikat yang dibuat oleh partner anda itu tadi. Tapi dalam keadaan biasa sebenarnya, anda hanya perlu bertanggungjawab kepada pinjaman tersebut apabila anda memberi jaminan peribadi. Kalau anda tak bagi jaminan peribadi, anda tak perlu bertanggungjawab kepada pinjaman yang dibuat oleh syarikat ataupun partner anda itu tadi. Itu dalam keadaan biasa. Tapi macam mana pula perkara tersebut, pinjaman itu boleh menjadi risiko kepada anda? Kenapa pula menjadi risiko kan? Mungkin anda ada yang bertanya soalan macam tu. Dia boleh jadi risiko sebab kebiasaannya sleeping partner ni dia akan sign saja borang-borang yang diberikan oleh partner dia. Dia akan sign sebab bukan dia yang uruskan syarikat. Biasanya partner dia yang uruskan. Partner dia akan beri borang-borang tertentu. Kalau anda yang biasa dengan syarikat Sdn Bhd, mungkin anda tahu bahawa dalam syarikat Sdn Bhd terdapat banyak borang-borang yang anda perlu sign. Jadi, sleeping partner ni biasanya sign aja ikut kata partner dia. Partner dia kata, you sign tu, borang tu, you sign borang ni, ayah hantar dekat rumah tu, you sign semualah. Lepas tu esok you bagi. Jadi, dia pun sign lah. Sign, tanpa dia tahu apakah borang itu. Rupa-rupanya, salah satu borang yang dia sign itu adalah borang jaminan untuk pinjaman syarikat. Ini yang terjadi apabila dia sign, syarikat tak boleh bayar, dia tak tahu pun berkenaan dengan pinjaman yang dibuat. Akhirnya, apabila syarikat tidak membayar pinjaman, partner dia tak bayar, partner dia lari, dia yang kena tanggung semua hutang piutang yang dibuat oleh syarikat dan juga partner dia tadi. Itu yang selalu berlaku. Ini yang menyebabkan kenapa ada sleeping partner ni menjadi bankruptcy. Kerana syarikat tak dapat membayar pinjaman dan dia adalah salah seorang penjamin. So, apa yang anda boleh lakukan sekiranya anda menjadi sleeping partner, anda perlu membaca setiap dokumen yang diberikan kepada anda. Anda perlu ada knowledge berkenaan dengan dokumen-dokumen syarikat. Perlu tahu basic dokumen syarikat, apa dokumen yang terlibat dalam syarikat Sdn Bhd. Dan setiap dokumen yang diberikan kepada anda untuk sign, anda perlu tahu apakah dokumen itu. Supaya bagi mengelakkan anda tersign dokumen yang menyebabkan anda terjerat dalam hutang piutang syarikat. So, saya harapkan penjelasan saya dalam video kali ini anda jelas, faham, terutamanya bagi anda yang menjadi sleeping partner dalam sesebuah syarikat Sdn Bhd. Sehingga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Saya Syaham Ibrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera.